Natasha Aini. Sila buat pilihan anda. Tekan 1 untuk segmen Jentik Hati Celik Minda. Tekan 2 untuk hashtag. Tekan 3 untuk laporan biro dan koresponden bernama. Tekan 4 untuk Jendela Fikir. Tekan 5 untuk segmen ulasan. Tekan 6 untuk zon bisnes. Tekan 7 untuk Temu Bual Radio. Anda telah memilih program Jendela Fikir. Terima kasih kerana mendengar Spektrum Pagi di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Program Jendela Fikir akan ke udara sebentar lagi. Spektrum Pagi Bernama Radio. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Baik, waktu ini kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir. Baru-baru ini, Pusat Islam Sultan Mahmud Universiti Malaysia Terengganu UMT mengambil inisiatif mendigitalkan 6 manuskrip Al-Quran Terengganu yang disimpan oleh Muzium Negeri Terengganu menggunakan teknologi realiti terimbuh AR dan menempatkannya di dalam galeri digital warisan budaya. Jadi kita bersama-sama pengarah Pusat Islam Sultan Mahmud UMT, kita ada Dr. Rizwadi Azmi untuk kita dapatkan penjelasan beliau tentang manuskrip Al-Quran digital ini. Assalamualaikum. Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dapat dengarkan kami dengan jelas? Ya, Alhamdulillah. Dengar dengan jelas. Baik, Doktor, mengapa UMT mengambil inisiatif ini, iaitu mendigitalkan manuskrip Al-Quran ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ bernama dan semua hadirin pendengar hari ini ya. Sebenarnya kajian yang kita jalankan bahawa kita mendapati bahawa kesedaran yang sangat rendah masyarakat terhadap kearifan tempatan iaitu kemahiran menghias dan menulis Al-Quran di Malaysia yang telah pun wujud seawal abad ke-18 Masihi lagi. So ini berpunca daripada pihak muzium tidak dapat mempamerkan manuskrip Al-Quran yang paling cantik di Asia Tenggara ini kepada umum kerana dibimbangi akan menjejaskan keadaan warisan suci ini. Boleh dikatakan juga para pengkaji dan pelajar yang ingin akses kepada manuskrip Al-Quran ini tidak dapat melakukan kajian kerana bimbang akan keadaan manuskrip yang berusia lebih daripada 100 tahun ini akan mengalami kerosakan yang lebih teruklah. So justru Pusat Islam Sultan Mahmud UMT kita mengambil inisiatif untuk mendigitalkan 6 naskah manuskrip Al-Quran Terengganu yang paling cantik dan paling indah diiktiraf yang tercantik di Asia Tenggara ini dalam bentuk teknologi terimbuh atau augmented reality AR. Ya, jadi kalau kita tengok usianya sekitar 100 hingga 200 tahun ya, Doktor? Dan memang cantik. Betul, Tasha. Baik, dan bagaimana Doktor proses pendigitalan manuskrip Al-Quran ini dilaksanakan? Sebenarnya dalam kita membangunkan Cultural Heritage Digital Gallery ini atau galeri digital warisan budaya ini, kita ada dua proses lah. Proses pertama iaitu pembangunan kandungan dan proses kedua ialah pembangunan fizikal iaitu galeri tersebut. So kami bermula dengan kerjasama yang erat dengan Lembaga Muzium Negeri Terengganu iaitu kita mengambil gambar beresolusi tinggi meliputi pelbagai sudut warisan tersebut. Jadi dari segi ketebalannya, setiap muka suratnya semua kita digitalkan. Ini disebut sebagai pre-konservasi ataupun sebelum kita melakukan konservasi, kita mesti mendigitalkan dulu manuskrip tersebut. So let's say lah manuskrip tersebut akan mengalami kerosakan dalam 5 atau 10 tahun akan datang, tapi kita masih lagi ada koleksi dalam bentuk digital. Ini adalah aspek yang paling utama yang perlu kita lakukan. So proses tersebut kita lakukan dengan keadaan yang sangat berhati-hati mengikut kepada SOP yang telah ditetapkan oleh Biro Konservasi Dunia dengan high resolution, maknanya kita boleh zoom sampai kita melihat detail kepada manuskrip Al-Quran tersebut ya. Dan seterusnya image tersebut kita susun dalam bentuk 3D image. Dan kenapa kita hasilkan 3D image ni supaya kita tidak mahu image tersebut hanya dipaparkan seperti mana dipaparkan dalam web page, tapi kita boleh
seolah-olah pengunjung ataupun pengkaji yang nak melihat kepada manuskrip tersebut seolah-olah melihat naskah asal tersebut di depan mata mereka. Dan betul-betul augmented reality, betul-betul dalam teknologi terimbuh, ya, seolah-olah melihat naskah sebenar. Dan akhirnya image 3D tersebut, selepas kita bina image 3D tersebut, kita masukkan dalam aplikasi mobile yang kita namakan sebagai Terengganu Cultural Heritage. So kesemua proses ini kita gunakan kemahiran ataupun kepakaran dalaman UMT lah. Ya. Baik, ya. Jadi saya sendiri sedang melihat video ya di channel Okey. Google ketika ini. Memang setelah didigitalkan itu, kalau kita lihat macam keadaan realiti, gambar dia memang real, kan? Dan selain UMT, Doktor, siapa lagi yang terlibat dalam proses pendigitalan ini? So alhamdulillah, saya amat-amat UMT secara umumnya amat-amat berterima kasihlah kepada pendokong utama projek ini, iaitu syarikat Ericsson Malaysia, sebuah syarikat telco terbesar dunia dari Sweden yang telah menyalurkan sedikit dana untuk kita membangunkan projek ini sebab mereka sedar bahawa warisan ini perlu dipelihara dan perlu dipamerkan kepada umum. Jadi kesedaran yang ada pada mereka menyebabkan mereka bersetuju untuk membantu kami di Pusat Islam Sultan Mahmud membangunkan satu galeri, iaitu galeri digital warisan budaya ini, semata-mata untuk memberi pendedahan kepada umum, ya, sebab kita tahu bila kajian kita jalankan mendapati bahawa masyarakat secara umumnya, masyarakat Terengganu secara umumnya tidak mengetahui bahawa kewujudan mushaf ataupun warisan yang terindah di Asia Tenggara yang berusia 100-200 tahun ini. Jadi mereka merasakan mereka perlu menyokong usaha ini supaya masyarakat mengetahui dan merasa bangga dengan kearifan yang ada pada nenek moyang kita dahulu. Selain itu, memang kerjasama padulah daripada pihak Lembaga Muzium Terengganu bersama-sama kita untuk memastikan projek ini dapat dijayakan. Alhamdulillah. Baik, ya, sangat menarik kan kalau kita lihat yang gambar yang real tu, yang sebenar tu, Al-Quran yang sebenar tu, dia memang bersaiz-besar, Doktor, ya? Ya, dia bersaiz lebih kurang besar daripada Quran yang kita baca sekarang. Okey, Dia memang besar. Saiznya besar, ya. Dan kalau kita lihat kalau kita pergi kepada galeri yang kita bangunkan di UMT ini, kita boleh lihat 360 darjah manuskrip tersebut, warisan tersebut. Berbanding kalau kita pergi ke muzium, kita tak dapat lihat dengan dekat. Okey, dia akan, kalau dipamerkan pun akan diletak dalam cermin, kan? Yeah. Dalam box yang untuk preserve dia punya warisan tu. Tapi dengan teknologi ini kita boleh lihat dari setiap sudut. Dan kita boleh zoomkan sebesar yang mungkin, ya, sebab ini amat penting kepada pengkaji-pengkaji kerana mereka memerlukan detail kepada warisan tersebut untuk melihat apakah bahan yang digunakan, bagaimana kaedah penjilidan dilakukan pada 100-200 tahun dahulu. Jadi memang sangat-sangat membantu mereka, dan kalau mereka pergi ke muzium sekalipun, mereka tidak dapat melakukan perkara yang sama sebab dibimbangi akan merosakkan warisan tersebut. Ya, jadi tak boleh nak pegang secara fizikal kalau datang ke muzium pun, kan, Doktor? Ya, jadi memang tak boleh. Ya. adakah ini dilihat sebagai satu kelebihan bila sekarang ni semuanya berasaskan teknologi, kan, digital dan sebagainya. Jadi bila diaplikasikan, ya, kepada Al-Quran ini, apabila didigitalkan, sebenarnya dilihat banyak kelebihan yang boleh diperolehi dengan usaha ini. Bagaimana, Doktor? Ya, sudah tentu. Yang pertamanya, kita dapat mendekatkan generasi muda, yang mungkin tidak mengetahui, yang kajian telah menunjukkan bahawa memang tidak mengetahui akan kewujudan kearifan tempatan ini ataupun mushaf Al-Quran yang tercantik di Asia Tenggara ini berasal daripada negeri Terengganu. Dan mendekatkan mereka dengan menggunakan teknologi yang mereka seolah-olah melihatnya dengan mata mereka sendiri, seolah-olah mereka dapat memegangnya dengan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, apa yang paling penting adalah dapat mempreserve ataupun
memelihara warisan tersebut. Sebab kalau terutama kepada pengkaji yang memerlukan kepada akses kepada manuskrip tersebut, pihak muzium perlu membawa keluar manuskrip tersebut untuk dibelek, untuk dilihat, diangkat dan sebagainya. So ini akan menyebabkan kerosakan yang lebih dahsyat kepada manuskrip tersebut. Ya, jadi kerap kali dikeluarkan, kerap kalilah berlaku kerosakan yang akan berlaku kepada warisan tersebut. Sudah tentu teknologi yang kita bangunkan ini amat membantu kepada dalam usaha memelihara warisan suci inilah. Baik. Dan baik doktor, kita tak tahu berapa lama masa yang diambil untuk mendigitalkan Al-Quran ini. Terdapat 6 tadi doktor kata ya? Ya, betul. 6 naskah yang berada di Muzium Negeri Terengganu. Sebenarnya pendigitalannya kita mengambil masa lebih kurang 2 minggu. Maknanya yang dilakukan oleh pihak Muzium Negeri Terengganu mengikut spek yang kita telah tetapkan. Dan pembangunan kandungan pula selepas kita dapat image yang beresolusi tinggi tersebut, kita masukkan dalam 3D image dan mengambil masa lebih kurang 4 bulan. Ya. Dan projek ni kita telah mulakan sekitar Disember 2020. Sedang elok kita menghadapi COVID, ya, PKP dan sebagainya. Jadi akses kepada muzium, orang nak pergi muzium pun mungkin terhad, ya, tapi disebabkan teknologi ini menyebabkan mungkinlah rahmah ya di sebalik PKP yang kita sedang lalui ini menyebabkan kita tidak perlu lagi untuk pergi ke muzium dalam tempoh-tempoh yang tidak boleh kita pergi. Tapi sebaliknya kita masih lagi boleh akses kepada bahan ataupun warisan suci ini untuk kajian-kajian lanjutan. Okay. So total dalam lebih kurang saya boleh katakan lebih kurang hampir 5 bulan lah kita selesaikan projek ini, iaitu dari segi aspek pembangunan fizikal dan juga pembangunan kandungan. Baik, dan kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir pada waktu ini kita bawakan tentang manuskrip Al-Quran digital, dan tetamu kita di talian Zoom pada waktu ini Pengarah Pusat Islam Sultan Mahmud UMT Dr. Rizwadi Azmi, dan kita nak tanyakan tentang sejarah pula, sejarah penghasilan Al-Quran tersebut 100 hingga 200 tahun lamanya. Doktor, yang menarik untuk pendengar-pendengar di Bernama Radio tahu tentang Al-Quran ini. Boleh ulangkan? Baik, putus ya. Tadi. Okey, ya. Kita nak minta doktor kongsikan tentang sejarah penghasilan Al-Quran ini yang usia 100-200 tahun ini, doktor. Okey. Sebenarnya tidak semua Kesultanan Islam di Asia Tenggara ketika itu menjalankan usaha penulisan Al-Quran. Kita tahu usaha penulisan Al-Quran ini telah bermula daripada zaman Nabi Muhammad, Khalifah Rashidin, Empayar Besar Islam yang lain. Dan Terengganu merupakan antara 11 kesultanan yang direkodkan menjalankan usaha ini lebih 200 tahun yang lampau. So Al-Quran Terengganu sangat terkenal kerana keunikan, kemewahan dan ketelitian penghasilannya pada waktu ketika itu. Sehingga kan banyak kesultanan lain memperolehi mushaf Al-Quran ini dari negeri Terengganu untuk tujuan pengajian dan juga istiadat pertabalan diraja. Ini dapat dibuktikan apabila kita menjumpai banyak manuskrip Al-Quran dari Terengganu ini di beberapa buah negara Asia Tenggara, seperti beberapa di Indonesia, Thailand dan juga Singapura. Okay. Baik, itu dia tentang sejarah penghasilan Al-Quran dan keunikan pula. Bagaimana melihat keunikan? Kita tahu Al-Quran itu sendiri mempunyai keunikannya. Dan untuk manuskrip Al-Quran di Terengganu ini, apa antaranya, doktor? Okey, saya boleh senaraikan 5 keunikan yang paling utama, yang paling dilihat oleh pengkaji-pengkaji warisan suci ini. Antaranya yang pertama iaitu penggunaan emas tulen dalam menghasilkan ragam hias pada manuskrip Al-Quran ini. So, ia menjadikannya paling mewah berbanding manuskrip Al-Quran dari Kesultanan Aceh, Sumbawa dan juga Kesultanan Bima. Yang kedua, penggunaan emas ini menjadikan Al-Quran ini setanding penghasilannya dengan manuskrip Al-Quran dari Empayar Besar Islam, seperti mushaf Al-Quran yang dihasilkan oleh Empayar Mamluk, Empayar Osmaniyah dan juga Mughal di India.
Dan yang ketiga, warna yang digunakan juga adalah sangat berkualiti tinggi, ya, sebab kita lihat apabila kita membuka mushaf ini, didapati warna-warna ni kekal indah dan tidak pudar walaupun berusia lebih daripada 100 tahun. Tulisan kaligrafinya juga sangat bagus dan sangat teliti, dan yang terakhir kalau boleh kita sebutkan iaitu keunikan yang paling dikaji oleh pengkaji-pengkaji kita adalah penjilidannya, menggunakan kaedah penjilidan yang sangat berkualiti tinggi sehingga mampu memelihara teks kandungan Al-Quran tu sehingga sekarang. So itu antara keunikan-keunikan yang paling utama yang ada pada manuskrip Al-Quran Terengganu. Ya, kalau kita tengok secara fizikal lah, macam first time tengok je memang kita tengok cantik sangat-sangat ya. Memang itu sebabnya dapat juga tu pengiktirafan tercantik di Asia Tenggara. Sebab apa kalau tengok kat sini keindahan dan kemewahan ragam hiasnya. Dan juga kehalusan seni penghasilan Al-Quran ini. Warna emas tu menyerlah. Kalah emas di tangan. Okey. Dan baik. Harapan doktor sendiri bagi pihak UMT terhadap projek ini bagaimana? Okey, memandangkan projek ini hanya mampu memberi fokus kepada 6 naskah, ya, sedangkan kajian kami di UMT mendapati terdapat lebih daripada 27 buah manuskrip Al-Quran Terengganu yang berada di seluruh Asia Tenggara belum didigitalkan dan perlu dipelihara dengan segera, ya, sebab dia makin lama makin warisan tersebut akan mengalami kerosakan dan kita mungkin tidak akan mampu untuk melihatnya kembali. So harapan kami agar pihak berwajib dan juga agensi korporat, ya, tampil bersama-sama untuk membantu dan kalau boleh menyokong usaha melestarikan warisan agung ini yang juga sebagai warisan Kesultanan Negeri Terengganu Darul Iman, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Ini saya baca ni doktor, yang menghasilkan warna-warna dalam Al-Quran ini diambil dari tumbuh-tumbuhan juga Sangat menarik. Ya, betul. Semuanya diambil daripada warna-warna dari sumber alami. Contohnya warna hijau diambil daripada pokok pandan, warna merah daripada pokok senduduk, warna ungu daripada buah manggis, kunyit menghasilkan warna kuning. So Quran Terengganu kita lihat warna-warna yang digunakan ni juga yang sangat berkualiti tinggi. Maknanya kalau daun pandan yang digunakan tu dia ada umur daun pandannya berapa umurnya. Okay. So tidak mudah-mudah dia menggunakan daun pandan di belakang rumah, tapi dia tentukan tarikh ataupun usia daun pandan tersebut. Itulah yang menyebabkan warnanya kekal sehingga sekarang. Sangat luar biasa lah kan. Dan kalau kita tengok ni penulis kaligrafi dalam kalangan masyarakat Terengganu pada waktu itu, kalau kita tengok hasilnya ini memang sangat mahir lah dan juga berseni dalam menulis Al-Quran ini. Dan kita tahu itu bukanlah satu kerja yang mudah nak buat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran ini. Masya Allah. Okey, dan apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita Dr. Rizwadi Azmi yang merupakan pengarah Pusat Islam Sultan Mahmud di Universiti Malaysia Terengganu UMT. Terima kasih doktor kerana bersama dengan kami di Bernama Radio. Okey, sama-sama. Baik. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Sekiranya anda terlepas program Jendela Fikir itu tadi, anda boleh layari Facebook